Avengers! Assemble. Hello, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua di rumah? Selamat datang ke Sembang Marvel. Hari ini kita nak mengupas dan mengulas filem Black Panther. Wakanda Forever. So untuk yang belum tengok Black Panther lagi, better korang pergi tengok dulu sebelum tengok video ni and podcast ni sampai habis, sebab kita orang akan sembang literally semua spoiler kita akan sembang. Jadi video ni atau audio ni yang mana korang dengar kat Spotify, kat rumah ke, dekat dalam kereta ke, this is spoiler alert. Ya. Okay, apa yang kita nak sembang dulu? Okay bang, kita mulakan dengan kita bagi rating dulu, boleh? Okay, rating dulu. Okay, apa pandangan abang dan berapa rating yang abang berikan terhadap Wakanda Forever? Sebelum kita bedah satu persatu. Aku letak 8/10. Okay, 8/10. Apa yang kurangnya untuk jadi 10/10? Which is 2/10 tu hilang ke mana? 2/10 tu hilang ke mana? Aku rasa mungkin sebab dia, aku faham dia memang kelemahan, tapi aku faham kenapa dia lemah. Okay, contohnya macam dia tak terlalu banyak action macam yang first. Setuju. Second, plot story dia a bit slow. Betul. Tapi aku faham lah kenapa dia slow, sebab dia nak make sure character development Shuri tu daripada someone yang hanya bergantung pada teknologi. Betul. Orang boleh bergantung harap dia sebagai Black Panther. So aku faham kenapa character development tu agak lambat. Cuma aku rasa satu lagi sebab nama punya origin pun dia cerita sekali. Betul. So dia nampak macam dua cerita sebenarnya dalam tu. Dia bercampur-campur. So sebab tu salah satu sebab kenapa aku rasa Black Panther ni agak slow. And aku boleh terima kenapa orang argue filem ni agak bosan and tak best. Orang letak rating rendah sebab benda tu lah. Faham? Tapi untuk aku boleh terima benda tu and aku rasa aku suka, aku enjoy. Dia macam cerita dia ada penceritaan yang menarik, tapi dia belum rasakan kita nak ke situ. Ya, betul. Okey, pada pandangan saya pula, saya boleh bagi paling tinggi lah, saya boleh bagi 7.5 out of 10 lah. Okay. 7.5 out of 10 disebabkan betul cerita dia panjang. Kita tahu 2 jam 37 minit. Lagi panjang daripada Eternals. Dia lagi panjang. Eternals nombor 3. First kali is Endgame. Endgame second? Second dia Eternals dia. Eternals 3. Okay. Cerita ni panjang. Panjang dia tu betul macam abang cakap, sebab dia nak ceritakan dua watak utama dalam satu movie kan. Dan kita dapat tengok juga bahawasanya director ni pandai sebab penceritaan dia tu tak bosan. Dia macam seolah-olah superhero movie ni patutnya fighting scene je, which is non-stop fighting scene macam Endgame, macam Infinity Wars, macam Civil War. Dia non-stop daripada awal cerita pam. Tapi disebabkan dia nak mengisi kekosongan Chadwick Boseman T'Challa tu, dia kena buat satu cerita baharu. Dan cerita untuk baharu orang tu terima kenapa T'Challa tak ada. Betul. Dan cara dia ialah Chadwick Boseman memang dah tak ada kat dunia sebenar, dan cara dia mematikan karakter Chadwick Boseman dekat dalam movie ni pun make sense. Cumanya ada beberapa perkara yang saya akan ceritakan lah, which is significant to this movie, the irony of this movie. How the character development of Shuri yang membuatkan cerita ni menarik. Dan tak apa, kita kupas satu-satu lah. Tapi in terms of rating, in terms of soundtrack dia padu bang. Betul. OST dia padu. Aku rasa music score kita tak boleh nafikan Black Panther antara one of the best music score. Lagu dia daripada awal sampai ke habis dia masuk dengan mood, dan dia tak ada macam kita rasa janggal dengan music yang dia pakai tau. Macam contoh out of respect macam Black Adam, kadang-kadang macam music dia tu terlalu kuat untuk scene yang sedih. Jadi kita nampak yang Black Panther ni knows how to create a good movie. Lepas tu dia macam African punya music, dia Mexican punya style nama. Mexican punya kan? Style, betul. Kita dengar dia nampak music tu dia macam wow, best. Kita masuk lah. Lagi-lagi part bila nama nak muncul, dia macam ada satu music yang macam
theme song dia. Macam suspend kan. Nah itu best tau aku rasa. Betul. Kita dapat rasa emotion kita tu macam main peranan. Betul. Waktu tu. Okay, daripada segi sinematografi, walaupun dia CGI, saya boleh akui sinematografi untuk Black Panther Wakanda Forever is one of the best in MCU because it's so natural. Betul. It's so natural. Dia macam kita tak perlu try hard untuk meletakkan diri kita dekat dalam movie. Instead movie tu yang datang kat kita. Betul. Dia macam inilah Wakanda. Macam Afrika. So macam nampak kan. Aku rasa kita boleh buat 2 part lah sebenarnya. Apa ni untuk isu Black Panther ni sebab first kita akan sembang literally kebaikan dan keburukan lah, benda yang kita nampak best dan benda yang kita nampak tak best kan. Second part nanti mungkin kita boleh sembang pasal Easter egg, semua benda betul. Betul. Kan? Tengok saya tulis ni pun kita nampak kan. Kalau tidak aku rasa panjang sangat. Ni pun dah 5 minit. Betul. Sebab memang dah letak dalam kepala masa nak buat sembang Marvel untuk Black Panther ni memang nak tulis banyak benda. So dia jadi macam banyak sangat cerita yang nak disampaikan daripada Black Panther ni sahaja. Betul. Sebab tu macam tiba-tiba tulislah sikit-sikit. Bila tulis tengok macam banyak benda kita nak ceritakan sebab Black Panther is a very good movie walaupun rating dia rendah but it's a good movie. Dia rating rendah rating dia rating dia rendah. Aku even rasa rating box office dia pun menurun untuk second week. Tak tahu lah, aku kalau kita baca dekat Twitter kebanyakan non-Marvel fan dia macam mostly tak suka. Tak suka of course lah because they don't get the story. Dia macam terlalu laju. Aku boleh terima benda tu sebenarnya sebab aku pun rasa benda tu bosan tapi aku faham. Betul, sebab kita faham. Even saya bawa wife saya pun yang memang tak melayan Marvel, dia cakap cerita dia best tapi macam contoh Black Adam kan. Dia cakap, bagi wife saya lah. Wife saya cakap Black Adam lagi best sebab yalah kita faham DC keluarkan satu movie, origin story dia adalah untuk benda tu sahaja. Tapi bila Marvel dia keluarkan satu origin story, ada 3 macam trilogi kan. So kadang-kadang orang yang tak tengok cerita sebelum ni dia jadi lost. So that's lah. Apa yang kau suka? Aku salah satu benda yang aku sangat suka dalam filem ni, walaupun action scene dia tak banyak, tapi aku suka fighting scene Namor. Aku rasa fighting scene Namor waktu yang dia terbang style pada aku. Betul, style. Dia macam kau tengok cerita Naruto. Sangat style. Dia macam Naruto dia buat dalam live action. Tapi best lah, aku rasa best. Fighting scene dia antara fighting scene yang aku rasa Black Panther memang fighting scene dia best lah. Sebab yang first pun memang fighting scene Black Panther best gila. Yang second ni pun best. Betul. In fact, kalau kita tengok, yalah, cerita ni adalah superhero movie yang fighting scene dia tak banyak, tapi once dia buat fighting scene tu memang gila lah. Betul. Dia punya fighting scene tu antara kita nampak antara Shuri which is Black Panther dengan Namor. Lepas tu tim Talokan lawan Wakanda. Itu je. And aku rasa salah satu ni benda yang tak best lah jugalah. Fighting scene dia waktu yang war between Talokan dengan Wakanda tu, dia terlalu simple. Aku rasa dia macam Wakanda nak buat, dia dah lah nak plan nak keluarkan Namor kan. Betul. Lepas tu letak tengah-tengah laut. Dia macam aku rasa bukan, it's not a good idea lah it's not a good idea and simple je idea kau. Macam tu lah aku rasa. Dia macam tak tahu macam mana lagi kot nak buat idea. And aku rasa benda tu terlalu simple and nampak macam simple lah, simple. Okay, sebelum kita terlalu jauh kita ceritakan fighting scene tu, another fighting scene yang terujanya aku kat dalam cinema tu apabila Okoye lawan dengan tim Talokan dekat bridge. Okay tu. Masa tu Riri Williams pun baru pakai suit yang dia buat sendiri, Iron Heart dia. Itu adalah satu fighting scene yang dalam hati saya bang kan. Shoot, Okoye mati ke? Aku pun kita dah dapat rasa sebab macam Okoye ni macam dah lemah ni. Sebab Okoye seorang, lepas tu Talokan semua datang satu. Talokan tu power tak? Yang awal-awal tu power gila tu. Power gila. Tapi kita tahulah yang bahawasanya dua-dua pakai vibranium. And kita nampak Talokan ni memang first kita tahu yang dia ambil yang apa ni? Vibranium. Herbs tu kan. Semua Talokan ada ambil herbs tu. So mungkin dia ada supernatural. Bukan supernatural. Bukan Talokan yang ambil herbs tu. Parents dilahirkan dengan so maksudnya tapi kan kalau
ikut dia punya cerita Namor kan, Orang-orang dia kan sebelum Namor lahir kan, diorang ambil herbs tu kan. Sebab tu yang menjadikan diorang biru kan. So aku rasa diorang pun ada superhuman ability. Betul. Kan? Betul. Sebab tu yang bila Okoye dia tusuk kan Dia tusuk dia orang, tapi still dia tak mati. Power gila macam kuat gila ni sebab dengan polis datang tak ada efek apa-apa semua tu. Gila ni bayangkan kalau lawan manusia Betul. Tapi itulah kita dapat nampak yang bahawasanya Marvel punya idea actually is 1000 steps better than Aquaman lah. To make it differentiate from Aquaman. Saya boleh terima alasan dia bahawasanya dia tak nak ikut Namor kat dalam komik disebabkan dia nak lari daripada identiti Aquaman. And alasan kenapa nama dia dipanggil Namor tu aku rasa wow kan? Dia wonderful. Macam okay, tak apa. Kita simpan mungkin untuk kita punya next vlog origin Namor tu. Kita ceritakan orang kata cinematic experience kita dululah. Penceritaan dia kan. Because origin story ni bila kita nak cerita origin story Shuri dengan Namor, dia akan jadi satu cerita yang panjang. Jadi untuk ni pandangan saya rasa kita ceritakan more kepada cinematic experience. Apa benda yang kau tak suka dalam Black Panther? Ada beberapa perkara yang saya tak suka, which is dia terlalu nak fokuskan banyak scene. Macam ni lah cerita dia. Perang antara Wakanda dengan Tlalukan dan tiba-tiba ada CIA. Saya tahu memang dia nak cuba sampaikan bahawasanya the enemy of Wakanda and Tlalukan is US government. But cara dia switchkan cerita antara Wakanda dengan Tlalukan tu terlalu drastic. Ayat dia drastic. Aku boleh terima benda tu. Perasan kan? Maksud dia tiba-tiba tengah shock ni kita dengar cerita pasal Wakanda dengan Tlalukan, pop hal cerita pasal US punya government pula. Aku rasa sebab satu, filem tu dah jadi 2 jam setengah. So dia dah draggy lah. Betul. So kalau dia pergi bahagian tu, dia terlalu banyak storyline. Betul, setuju. Story pasal Namor, story pasal Wakanda, story pasal US punya government. Betul. So 3 story dalam satu filem. Aku rasa dia confirm kalau 3-3 ni buat dalam satu filem, dia akan jadi draggy gila. Dia dah jadi macam Civil War. Kan? Tapi a good point is sebenarnya cerita ni ada 4 entity, which is the Wakandan, Tlalukan, US government. Satu lagi Dr. Doom. Tapi kita tahu kan yang kita tahu. Kalau korang yang dah tengok, korang perasan yang biasanya kebiasaan movie Marvel memang akan ada 2 end credit scene. Dia ada mid credit scene and post credit scene. Jadi yang ada kat dalam cerita Black Panther Wakanda Forever ni hanyalah satu scene, which is the mid credit scene yang menceritakan wujudnya anak T'Challa. That's it lah. Itu satu cerita yang baru. Tak apa, kita kupas kemudian. Jadi sepatutnya yang hujung sekali end credit scene yang kita pernah kupas kan, Black Panther punya spoiler dan juga trailer yang kita katakan Dr. Doom akan muncul, yang sebenarnya mencari vibranium melalui US agents tu adalah Dr. Doom. Betul. Tapi Kevin Feige potong. Aku tahu yang tu sebab dia kata end credit tu dah leak. Betul. So dia buang supaya tak nak storyline tu sama macam yang leak. So mungkin berkemungkinan storyline yang Wakanda vibranium tu Dr. Doom ambil tu mungkin diorang akan ubah lah kot. Betul. Sebab benda tu dah leak tu lah, rugi juga. Cuma aku nak cakap, kan kita pernah sembang benda ni waktu trailer kan. Betul, kita cerita trailer dan saya bacakan yang leak tu, storyline semua tu sebiji. Sama, memang betul-betul totally sama. So aku rasa rugi juga sebenarnya bila kita baca yang leak ni. Sebab bila kita tengok kan, alamak, kita boleh expect Dia macam saya dalam sinema tu, saya dah macam okay, storyline kita dah tahu, but what impress me is the action and also how they portray the story lah. Bila kita baca kan bang, macam okay, cerita dia macam ni kan. So bila kita dah masuk sinema tu, kita dah ada satu expectation and dia delivers my expectation lah. And that's why 7.5 tu bagi saya reasonable.
Kalau aku pun dah rasa okay. kalau saya tak tahu leak punya story tu kan, saya mungkin bagi lagi rendah pada tu. Oh, okay, faham. Means that kita dah set expectation yang macam okay, cerita dia menceritakan pasal benda-benda macam ni. Okay, satu lagi bang. Ini tak berkait dengan origin story kot. Abang perasan tak kat dalam Wakanda Forever ni, dia punya significant towards African and also Mexican punya budaya is very very a good portrayal of movie. Faham kan? Okay, faham. Maksud dia how they portray Wakanda and how they portray Talokan is memang significant to Mexican and also African, which is kita boleh respect team buat research lah. Marvel. Yes, research diorang memang hebat. Sampai kita boleh belajar daripada segi peradaban apa semua, even dia masukkan perang Spanish kat dalam tu apa semua. I mean that's belajar sejarah juga lah kita kan. Betul. Bila tengok filem Marvel ni tak kosong. Satu lagi Dip, ini antara isu yang aku baca dekat Twitter sebenarnya. Wah, ada isu juga cerita ni. Sebab dia kata diorang trying so hard untuk nampakkan apa ni, sebab kan diorang tunjukkan macam diorang ni nak menentang penjajah kan, between Mexican dengan Spanish bukan Mexican dengan Wakanda lah. Okay. Orang kulit hitam. Dia nak angkat lah macam tu isu-isu tu. Faham. So dia kata macam ni agenda woke lah. Beri sangat nak angkat benda-benda macam ni. Tapi pada aku rasa storyline dia dengan apa yang dia nak bawa tu agak agak fit lah. Betul. It is better than how they inject the LGBTQ and also yang tu obviously woke punya sentiment in their movies, because it's not racism, it's apa kita panggil abang, nationalism of being an African and also being Hispanic is the reality. Macam contohnya waktu yang siapa tu yang Mak T'Challa tu, yang waktu Ramona. dia berucap Ramona dia berucap dekat sidang antarabangsa tau, aku tak tahu PBB ke apa kan. UN, betul, PBB. UN kan. So waktu tu dia cakap kan sebab King dia dah mati, so ada orang nak ambil kesempatan lah bla 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 semua tu. Kita nak nampak macam mana orang kulit putih macam cubaan untuk menindas, oppress, betul. Ambil kesempatan. So nampak jugalah bibit-bibit macam tu kan. Betul. And actually apa yang diportraykan dalam PBB tu is the real life situation punya. Kita memang tahu yang betapa negara-negara barat ni memang suka ambil kesempatan terhadap resources negara lain. Betul. Jadi itu sebenarnya untuk menyedarkan jugalah kan how the origin of Africans punya movement and how strong they are, but they are still being oppressed by the Western. Wow. So berat dah pula kan. Berat dah. Heavy sangat. So apa lagi lah last kopek yang kita boleh sembang pasal. Last kopek. Cuma aku rasa aku faham orang kata filem ni draggy, orang kata filem ni bosan. Cuma aku rasa orang yang appreciate filem, maksudnya yang macam layan filem yang agak berat, dia akan appreciate filem ni. Saya setuju. Sebab filem ni dia banyak benda-benda macam kau takkan rasa ini adalah filem Marvel MCU tau. Betul. Aku rasa bila aku tengok, aku rasa macam ini bukan lain daripada yang lain. Dia lain dari yang lain. Dia bukan superhero movie sebab dia bawa banyak benda-benda yang pasal isu racism, betul, isu grief. In fact betul, isu grief. Betul. Bayangkan kalau kita perasan Phase 4 ni semuanya adalah bercerita tentang grief. Betul. Nak kita lepas PKP semua ni kan. Aku rasa macam wow, MCU dia buat something yang different lah aku rasa. Yes, that's true. Cuma untuk kau lah, kau rasa Black Panther should be a movie ataupun series sebenarnya, untuk dia developkan storyline tu dengan lebih kemas and lebih best? Unpopular opinion unpopular sangat lah, tapi saya rasa mustahil. Movie Black Panther saya rasa sepatut dijadikan Wakanda Forever sepatutnya dijadikan movie, tapi kemunculan Namor tu sepatutnya dijadikan series. In which mungkin dalam Black Panther ni yang second more ceritakan macam mana Shuri jadi Black Panther instead of kemukakan peperangan di antara Wakanda dengan Talokan. Tapi dia akan jadi susah. Satu storyline yang baru kita kena fikirkan.
But that's okay. Apa yang dia dah provide sekarang ni dah cukup. Cumanya saya rasa kita akan nantikanlah series daripada Namor. Betul. Namor memang akan ada series. Confirm lah series ada. Saya rasa tak tahu belum lagi confirm. Satu lagi yang aku dengar akan ada series Wakanda. Okay. Aku tak sure betul ke tak. Mungkin aku baca rumours Okay. pasal Wakanda tu sendiri. So mungkin background pasal tak tahulah dia sequel ke prequel ke kan. Betul. Cerita pasal Wakanda. Sebab banyak benda juga yang kita tak tahu kan. Apa yang jadi waktu, sebab dia after Blip, lepas tu berapa tahun 6 tahun. 6 tahun. Kan dia cerita yang lepas sebelum Blip, Nakia kan dah lari masa apa? T'Challa hilang kan. So Nakia bawa diri. Dalam masa yang sama kita tahu bahawasanya Nakia pregnantkan anak T'Challa. Betul. Jadi kita nak tahulah apa yang berlaku dalam gap tu. Mungkin series tu akan menceritakan banyak pasal Ramona and Nakia. Betul. Aku rasa benda tu juga. So kita nak tahu apa yang jadi sebenarnya waktu tu sepanjang. Dia mungkin tak ada, mungkin dia buat animation, aku tak tahu kan. Kita tak tahulah, mungkin kita tunggu je lah nanti. Betul. Apa-apa pengumuman daripada Marvel. Alright, itu je. Sebelum bang, saya nak shout out untuk menceritakan Black Panther Wakanda Forever ni. Ada satu ayat daripada kawan saya yang saya suka lah kan. Menceritakan inilah Wakanda Forever. Okay. Shout out to Nabil Hamdan. Okay. Nabil Aiman, nama dia Nabil Aiman Hamdan. Dia cakap macam ni. Untuk Black Panther Wakanda Forever, dia cakap dia bagi kasih lebih kurang macam apa yang saya bagi. Okay. 6.5 to 7.5. Nabil Hamdan cakap dia macam almost there tapi tak tersampai juga. Okay. Betul, aku rasa betul. Dia macam kita tunggu kan. Dia sikit lagi. Dia macam ada dia tak ada climax yang betul-betul kan. Tak ada, dia macam sikit lagi. Itu je. Betul, aku setuju. So itulah rumusan yang terbaik saya boleh bagi dan thank you to Nabil. Shout out to him yang mungkin kita boleh ajak dia nanti. Boleh? Sebab aku rasa betul. Bila dia cakap macam tu, aku rasa betul kan? Sebab fighting scene yang patut jadi kemuncak tu, dia tak berapa punch sangat. Sebab fighting scene tu dah nice. Lepas tu habis. Lepas tu habis lah. Berbaik. Lepas tu tiba-tiba dua-dua dekat atas kapal. Lepas tu Rise Talokan. Sebab tu aku cakap Wakanda Forever. Perang between Talokan dengan Wakanda tu terlalu simple. Betul. Tu je lah aku rasa. Alright, thank you guys. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita orang. Dan juga bagi 5-star rating dekat Spotify. Thank you yang dah bagi rating. Thank you so much. Setakat ni ada 10 orang. Kita harap ada tambahan supaya kita masuk dekat top chart, top podcast dekat Spotify. Dan jangan lupa juga follow kita punya TikTok. Betul. Sema Marvel. Sema Marvel. Alright. Ciao. Bye bye. Assalamualaikum.